الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tunggu azan Isya ni, kita sambung semula pembacaan kitab Fadilah Ramadan. Dan malam ni adalah tazkirah Ramadan yang terakhir lah. Besok adalah puasa kita yang terakhir, dan malam ni adalah solat tarawih kita yang terakhir kan? Jadi hari Rabu insya-Allah kita akan sambut hari raya Aidilfitri. Jadi insya-Allah kita sambung pembacaan kitab ini. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu an annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lailatul qadri faqala fi ramadana fil ashril awakhir fa innaha fi lailatin witrin fi ihda وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو آخر ليلة من رمضان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن أماراتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة ساجية لا حرة ولا باردة كأن فيها قمرا ساطعا ولا يحل لنجم أو يرمى به تلك الليلة حتى الصباح ومن عماراتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها مستوية كأنها القمر ليلة البدر وحرم الله على الشيطان أن يخرج معها يومئذ رواه البيهقي. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu an telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar itu berlaku pada bulan Ramadan pada 10 malam yang akhir. Sesungguhnya Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam yang ganjil, pada malam yang ke-21, 23, 25, 27 atau 29, ataupun pada malam terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi malam ni adalah malam yang ke-29. Jadi sesungguhnya Lailatul Qadar itu berlaku pada malam-malam yang ganjil. Pada malam ke-21, 23, 25, 27 atau 29, ataupun pada malam terakhir daripada bulan Ramadan. Sesiapa yang bangun beribadat pada malam-malam itu dengan iman dan ihtisaban, dengan harapan untuk mendapatkan ganjaran. Semua malam-malam itu sesiapa yang bangun beribadat pada malam-malam itu dengan iman dan harapan untuk mendapatkan ganjaran, semua dosa-dosanya yang terdahulu akan diampunkan. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar ialah keadaan terang dengan langit yang bersih, tenang lagi sunyi. Tidaklah terlalu panas dan tidak pula terlalu sejuk.
seolah-olah bulan sedang memancar kerana banyaknya nur kerohanian. Bintang-bintang tidak digunakan untuk melontarkan syaitan pada malam itu sehingga ke pagi. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar lagi ialah sesungguhnya matahari akan terbit keesokan paginya tanpa cahaya yang bersinar kuat. Matahari terbit dalam bentuk satu bulatan yang rata seperti bulan purnama. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan syaitan untuk keluar bersama matahari pada hari itu. Sebaliknya pada hari-hari yang lain, syaitan akan muncul di tempat matahari terbit. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullah alaih. Keterangan hadis. Perkara-perkara yang disebutkan pada awal hadis ini telah pun dinyatakan dalam hadis-hadis yang terdahulu. Pada akhir hadis dinyatakan beberapa tanda tentang Lailatul Qadar dengan sungguh jelas dan tidak perlu kepada sebarang penjelasan lagi. Selain itu, ada lagi beberapa tanda yang dinyatakan dalam riwayat-riwayat dan juga disebutkan oleh mereka yang pernah mengalami malam tersebut. Khasnya apabila matahari terbit pada pagi hari itu, matahari akan terbit tanpa sinaran yang memancar kuat. Tanda ini banyak dinyatakan di dalam hadis-hadis dan sentiasa ditemui. Selain itu, ada lagi beberapa tanda lain, tetapi tanda-tanda ini tidak semestinya berlaku. Sayyidina Abdah Ibni Abi Lubabah radhiyallahu anhu berkata, saya telah merasai air laut pada malam ke-27 Ramadan, dan sesungguhnya saya telah mendapati air laut itu betul-betul tawar. Kemudian Hadrat Ayyub bin Khalid rahmatullah alaih pula berkata, saya terpaksa mandi pada suatu malam Ramadan. Saya telah mandi dengan air laut lalu mendapati air itu tawar. Kisah ini berlaku pada malam yang ke-23 Ramadan. Maka para masyahid menulis bahawa pada malam Lailatul Qadar semua benda ataupun semua makhluk akan bersujud, sehingga pokok pun akan rebah ke bumi dan kemudian akan bangun kembali kepada kedudukan asalnya. Walau bagaimanapun, perkara-perkara sebegini adalah berkaitan dengan kasyaf dan tidak dapat disedari oleh semua orang. Jadi peristiwa ajib yang berlaku ketika Lailatul Qadar dia berkaitan dengan kasyaf. Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih dalam Fadilat Zikir dia ada tulis keterangan tentang kasyaf ni kan. Jadi dalam kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, kasyaf ni dia berlaku kepada golongan yang Allah kehendaki. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang menjalani aliran tasawuf, dalam menjalani zikir khususiat, kasyaf ni tidak baik, tak bagus, dia ganggu. Kata Maulana Zakaria, jangan minta kasyaf ni, sebab kasyaf ni dia akan mengganggu tumpuan. Kerana bagi orang yang berzikir, tumpuan dia adalah Allah, bukan kasyaf. Kadang-kadang bila berlaku kasyaf, dia akan ganggu tumpuan orang nak beramal. Jadi banyak kes-kes yang berlaku. Kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, zaman Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih, telah berlaku satu kisah tentang berlaku kasyaf pada anak murid dia. Berlaku kasyaf, sehingga bila dia berlaku kasyaf itu menjadi masalah untuk dia. Dia nak buang air kecil pun tak boleh, dia nak buang air besar pun tak boleh. Sebab apa? Bila dia nak buang air, dia pergi dekat kawasan yang tersorok nak buang air, dia dengar, dia nak duduk buang air, dia dengar pohon yang dia nak buang air kat tepi batu tu berzikir. Dia nak pergi duduk bawah pokok, bawah celah mana-mana, semak mana-mana nak buang air, kawasan belukar tu berzikir. Akhirnya dia buang air kecil pun tak boleh, dia nak buang air besar pun tak boleh. Berlaku kasyaf kan? Jadi bagi mereka-mereka yang mengamalkan zikir tertentu, dia mesti ada masyahid dia,
dia mesti ada guru dia yang kawal dia. Jadi Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih, bila berlaku peristiwa tu, Maulana Ashraf Ali Tanwi telah perintahkan anak murid dia supaya berhenti zikir. Berhenti zikir tu. Bila dah berhenti zikir, selang beberapa hari kasyaf tu pun, kasyaf tu hilang. Barulah dia boleh buang air macam biasa. Jadi kita dalam beramal kan, kita bukan cari kasyaf. Tak berlaku kasyaf pun tak apa. Kita bukan nak kasyaf. Yang kita nak adalah Allah tu. Kita nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam menuju kepada Allah kan, Allah datangkan ujian. Kasyaf ni ujian. Jadi kadang-kadang ada orang, kalau dia tidak ada pengetahuan, dia tidak ada masyahid yang kawal dia, dia akan tertipu dengan tipu daya syaitan. Seperti mana kisah yang berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih kan. Pada waktu siang, waktu terang, waktu zuhur, sedang Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih nak ambil wudu, maka telah keluar satu suara daripada langit. Dia kata, "Ya Abdul Qadir, kau telah diangkat menjadi wali. Syariat solat ni dah tak perlu semayang lagi dah. Telah terangkat syariat semayang ni, tak payah semayang lagi dah untuk kau." Kalau kita lah suara daripada langit beritahu kita, kita duduk dalam masjid Rahang ni, cikgu tengah-tengah zikir seorang-seorang waktu tahajud, tiba-tiba suara keluar daripada mimbar. Tiba-tiba mimbar yang tak ada cahaya, tiba-tiba keluar cahaya. Berlaku macam mana Musa alaihissalam ketika bertemu Allah, berlaku apa? Percikan api tu. Tengah-tengah kita sembahyang tahajud seorang-seorang dalam masjid Rahang ni, tiba-tiba keluar percikan api kat mimbar. Kemudian keluar suatu suara panggil nama kita dan beritahu kita, kau telah diangkat menjadi wali. Macam Din. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih pada waktu zuhur, ketika dia nak buat persiapan nak solat zuhur, tiba-tiba keluar satu suara daripada langit, kata, "Ya Abdul Qadir." Dia kata, "Wahai Abdul Qadir, kau telah diangkat menjadi wali dan telah terangkat persyariatan, kefarduan solat tu dah tak adalah, kau dah tak perlu kau tak boleh semayang lagi." Bila suara tu macam tu, Syekh Abdul Qadir Jalani bangun, dia ambil slipper dia ambil kasut dia berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Dia balik. Jadi anak murid dia kata, "Ya Saidi, macam mana kau tahu itu syaitan?" Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih kata, persyariatan tentang solat ni, kefarduan ni, tidak pernah terangkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi solat sampai habis, sampai Nabi habis nyawa, dan kefarduan solat tidak pernah terangkat. Siapalah aku untuk diangkatkan kefarduan tu, kata Syekh Abdul Qadir. Jadi kalaulah kita tak ada masyahid yang kawal kita kan, kita zikir-zikir, tak mana-mana zikir kita pergi ambil, kita pun tak tahu mana asal usul dia kan. Tu pasal zikir nak ambil pun, nak amal zikir pun, kita kena tahu zikir apa yang kita nak baca ni. Zikir-zikir yang maksur kan, zikir-zikir yang benar, periwayatan dia betul. Kadang-kadang zikir, tak mana-mana zikir kita ambil, kita pun tak tahu, tak jelas. Ambil pula zikir dalam YouTube pula kan, tak mana-mana punya video kita ambil, kita pun tak tahu asal usul dia, silsilah dia pun kita tak tahu. Kita pun zikir kan, kita zikir, akhirnya kita tidak hampir pada Allah, tapi yang hampir pada kita adalah syaitan. Kita zikir, kita tak hampir pada Allah, yang hampir pada kita adalah syaitan. Itulah yang berlaku kepada Mirza Ghulam Ahmad. Tahu Mirza Ghulam Ahmad tu? Qadiani. Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, dia duduk di satu kampung, nama dia Hoshiarpur. Kampung dia tu Hoshiarpur.
Jadi apa dia buat? Dia punya kampung tu dekat Kadian. Tahu Kadian? Kat Punjab. Dia pergi dekat satu masjid. Masjid tu masjid tinggal. Dekat kampung ni, Hoshiarpur ni. Masjid tu dah roboh dah, masjid dah hampir roboh dah. Tak ada orang semayang, masjid tinggal. Dia masuk dalam masjid tu. Dia bertapa dalam masjid tu. Arba'ina laylah. 40 hari. Dia duduk dalam tu. Dia bagi tahu dengan kadam dia, kau datang hantar lauk aja. Hantar makanan, roti, ya. Bawa roti, bawa ini, bawa itu. Bawa chai, letak, celuh. Dia suruh anak kadam dia tu datang letak makanan dan jangan cakap apa-apa dan pergi. Macam itulah anak murid dia buat dia hari-hari. Dia duduk dalam masjid tinggal tu dekat Hoshiarpur. Mirza Ghulam Ahmad. Dia pun duduk, dia zikir. Tak apa dia zikir. Dalam dia zikir tu, akhirnya daripada mimbar masjid tu, ni daripada belakang mimbar ni, keluar satu makhluk, satu lembaga. Lembaga tu kata, Mirza, आप बड़ा उलमा है, आप बड़ा आलिम है, बड़ा उलमा, बड़ा आलिम. Mirza Ghulam Ahmad bila dengar, dia pun Masya Allah, aku sudah jadi satu orang wali Allah, hadrat. Jadi kata para ulama, pada waktu itu yang datang pada dia adalah syaitan. Syaitan datang menyerupai macam wali Allah. Tahu? Itu pasal Syekh Junaid Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi rahmatullah alaih. Satu ketika dia duduk dalam madrasah. Dia mengajar madrasah. Dia mengajar pelajar-pelajar dia di madrasah dia. Sedang dia mengajar, dia ada satu anak murid, satu budak ni, pelajar dia. Hari pertama dia tengok budak ni tak ada. Sedang budak ni hari-hari datang mengaji, hari-hari mengaji. Tiba-tiba satu hari budak ni tak ada. Syekh Junaid Baghdadi rahmatullah tengok dia tak datang. Besok Syekh Junaid mengajar lagi. Syekh Junaid tengok dia, tempat dia tu tak ada. Dia tak, hari kedua pun dia tak datang. Syekh Junaid mengajar lagi. Masuk hari ketiga, Syekh Junaid tengok lagi. Syekh Junaid tengok dia tak datang. 3 hari budak ni ponteng. Masuk hari keempat, Syekh Junaid Baghdadi rahmatullah alaih tengok dia datang. Maka Syekh Junaid Baghdadi rahmatullah alaih panggil dia, mai sini. Syekh Junaid kata, 3 hari kau tak datang madrasah, 3 hari kau tak mengaji ni, kau pergi mana? WhatsApp pun tak hantar, tak hantar WhatsApp, tak hantar mesej, tak datang bagi tahu, tak datang pasal apa tak datang. Kong-kong surat pun bagi, kan? Kalau dulu tak ada WhatsApp, kita datang sekolah, kita bawa surat, mohon maaf anak saya tak dapat hadir kerana demam, ataupun MC mana. Dia 3 hari tak datang madrasah. Sebab dia mengaji dengan Syekh Junaid Baghdadi. Satu hari dia terlepas mengaji dengan Syekh Junaid, seolah-olah setahun kehilangan ilmu dia. Jangan main-main. Syekh Junaid Baghdadi ni sehari dia orang terlepas mengaji dengan dia, seolah-olah kita kehilangan setahun ilmu ni. Jadi Syekh Junaid kata, 3 hari kau tak datang, kau pergi mana? Dia pun kata, Hadrat, sebenarnya saya tak ponteng, saya memang nak datang madrasah. Setiap pagi bila saya jalan, semasa saya jalan pergi madrasah, saya akan lalu tepi satu tasik. Ada satu lombong, satu tasik. Jadi saya nak datang, saya mesti lalu tepi tasik tu. Tapi 3 hari yang lepas,
ketika saya jalan datang ke madrasah, tiba-tiba saya terlihat ada seorang laki-laki, dia solat di tengah-tengah tasik. Dia solat atas air. Serban dia besar macam Alip ni. Jubah dia punya pakaian para ulama. Tengok pakaian dia, merasa kagum. Tetapi yang lebih mengkagumkan diriku adalah dia solat di atas air. Dia solat bukan tepi air, tengah-tengah lombong tu. Berapa punya dalam lombong tu? Dia solat tengah-tengah air. Allahu Akbar. Aku merasa kagum. Aku duduk di celah batu. Aku perhatikan dia solat. Dia solat dan dia solat dan dia solat daripada pagi sampai petang. Jadi aku duduk kat celah batu tu daripada pagi sampai petang. Aku tengok dia. Bila habis petang, aku pun balik. Madrasah pun dah habis. Hari kedua aku datang madrasah. Ketika aku jalan sampai tepi tasik, aku nampak dia lagi. Dia solat, dia rukuk, dia sujud lama atas air. Aku merasa kagum. Daripada pagi aku duduk celah batu tu, aku duduk sampai petang. Aku perhatikan dia aja. Masuk hari ketiga, aku datang madrasah. Ketika aku berjalan sampai tasik, aku nampak dia lagi. 3 hari. 3 दिन, 1 दिन नहीं है, 2 दिन नहीं, ये 3 दिन. 3 hari. Ni apa? 3 hari. Syekh Junaid Baghdadi rahmatullah alaih bila dengarnya, Syekh Junaid Baghdadi kata, "Acha, chalo, jaldi. Mana, tunjuk aku mana tempat dia." Syekh Junaid rahmatullah alaih beritahu, "Lombong mana, tasik mana yang kau tengok tu? Bawa aku, tunjukkan aku mana tempat dia." Maka anak budak ni apa? Budak ni bawa dia. Anak murid dia bawa dia. Jalan sampai dekat tepi dekat dengan tasik tu, anak murid dia kata, "Ya Saidi." Tu dia. Dia tunjuk Syekh Junaid Baghdadi. Ada orang tu, dia tengah semayang. Syekh Junaid rahmatullah alaih berdiri kat tepi batu tu. Syekh Junaid tengok macam ni je. Tengok dia semayang. Dia semayang. Rukuk. Ketika dia sujud dia, Syekh Junaid rahmatullah alaih tengok dia. Ketika sujud dia, Syekh Junaid kata, "Hadha syaitan," kata dia. Syekh Junaid kata, itu syaitan. छोटा शैतान नहीं है, ये बड़ा शैतान है. Ini bukan syaitan kecil, ini syaitan besar. Kutti syaitan illa, persis syaitan. Tahu? Urdu pun boleh cakap, Tamil pun aku cakap. Ye kutti syaitan नहीं है, ये कुटी syaitan illa, persis syaitan. Tahu di syaitan ni. Kalau kuti setan ni toyol, kan? Kuti setan ni toyol. Ini setan besar. Syekh Junaid rahmatullah kata, "Hadha syaitan." Bila Syekh Junaid rahmatullah alaih kata syaitan, maka orang yang semayang atas air tu, daripada kaki dia terus hilang sampai ke atas. Terperanjat anak murid dia. Anak murid dia kata, "Ya Saidi, 3 hari aku duduk celah batu ni. Aku ingat dia ni satu wali." Aku ingat dia satu wali. Aku tunggu je hari keempat, aku nak jumpa dia, aku pun nak mengaji dengan dia. Syekh Junaid rahmatullah alaih kata, "Itu syaitan." Dia kata, "Macam mana kau tahu itu syaitan? Macam mana kau tahu itu syaitan?" Syekh Junaid rahmatullah alaih kata, "Aku perhatikan dia solat. Masa dia solat, aku tengok dia. Daripada qiyam, daripada dia rukuk sampai dia sujud. Lekin akan tetapi ketika dia sujud, dia telah
melebarkan jari-jari dia. Macam ni. Dia sujud macam ni. Tahu jari dia apa? Jadi Syekh Junaid Bandi kata, untuk satu orang wali sampai kepada darjat kewalian, dia mesti solat seperti mana solatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi ittiba' sunnah dia kena jaga. Jadi sunnah dalam solat, bila sujud jari jemari mesti dirapatkan. Jari mesti rapat. Bukan macam ni semayang. Jari mesti rapat. Ketika rukuk, jari kena direnggangkan. Kan Maulana Zakaria bagi tahu dalam fadilah solat. Ketika rukuk, jari direnggangkan. Ketika sujud, jari dirapatkan. Jadi Syekh Junaid kata itu syaitan, sebab dia solat, ketika sujud jari dia terbuka. Itu sebabnya tuan-tuan, penting kita mesti ada masyahid. Jadi kita mengambil zikir, ibadat dan sebagainya, kita mengambil daripada sanad yang betul. Jangan kita orang ni bagi zikir, orang tu bagi zikir, kita tapau semua zikir. Tak apa benda zikir pun kita tak tahu. Makin kita zikir, makin bengis lah kita. Makin kita zikir, makin pemarah lah kita. Jadi ada benda yang tak kena. Dia jadi amarah. Laki zikir, jadi lagi marah. Jadi waktu itu kalau kita salah zikir, maka datang syaitan. Maka syaitan datang, dia menyerupai, dia talbi iblis, dia menyerupai orang-orang yang saleh. Bila kita tak ada masyahid, dia akan kata, kitalah gaus bagi zaman ni. Kita dah jadi, sebelum Imam Mahdi keluar, kita dah jadi Imam Mahdi dah. Kitalah gaus pada zaman ni. Sebab apa? Dia keluar daripada balik mimbar ni. Kan? Jadi itulah yang berlaku kepada Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Mirza Ghulam Ahmad. Dan tuan-tuan kena ingat, Mirza Ghulam Ahmad ni, dia punya hebat. Dia damping dengan syaitan. Syaitan datang dekat dia. Itu sebab dia rasa macam Jibril yang datang dekat dia. Dan syaitan telah ajar dia ilmu, sehingga ketika dia keluar daripada Hoshiarpur, dia pusing seluruh India. Tahu, dia pusing seluruh India, daripada utara sampai selatan, daripada timur sampai barat. Seluruh ulama India, sari ulama, seluruh ulama India, seluruh Pakistan masa tu belum ada Pakistan. Pakistan ada 1947. Itu sebelum lagi. Ketika itu benua Hindustan, Indo-Pak. Seluruh Indo-Pak, seluruh ulama India pada ketika itu berhimpun untuk lawan Mirza ni. Tak boleh lawan. Kalah. Itu pasal satu orang putih, dia telah tulis dalam satu masalah ni, wartawan. Dia tulis dalam satu surat khabar. Dia kata apa? Mirza Ghulam Ahmad. Dia kata Mirza, he travel extensively across the subcontinent of India, preaching his religious ideas and idols, and won substantial following during his lifetime. He, Mirza, travel extensively across the subcontinent of India, preaching his religious ideas and idols, and won, dan dia menang, substantial following during his lifetime. Dia lawan, dia debat macam Zakir Naik kan, ucapan sana, berucap sana, berucap sini, tumbang ulama India. Tapi akhir sekali Allah hantar satu ulama Kashmiri kan, untuk lawan dia. Dan akhirnya dia tewas dengan Maulana Kashmiri itu. Akhirnya Allah matikan dia. Mirza ni Allah matikan dia. Maka bila dia mati, fitnah Mirza Ghulam Ahmad tu terpadam. Akan tetapi kesan daripada fitnah dia sampai hari ni, pengikut dia ada lagi. Dikenali sebagai Qadiani. Sampai satu dunia, dekat England pun ada, kat Amerika pun ada. Semua ada, satu dunia ada. Dia jadi kalau kat Malaysia ni macam ayah pin lah. Macam ayah pin.
Jadi berhati-hatilah kan, berhati-hati dalam kita buat amal soleh. Pastikan kita ada masyahid kita ada guru-guru yang muktabarah kan. Kita ambil zikir-zikir yang tertentu, pastikan zikir tu zikir yang muktabar kan. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan ya. Jadi saya berhenti takat ni dulu. InsyaAllah kita sambung tahun depan lah. Fadilat Ramadan ni, malam ni malam terakhir. Jadi insyaAllah kita sambung. Kalau umur kita panjang, kita sambung pada tahun hadapan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.